Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Satu persoalan dan juga pertanyaan yang agak mengejutkan sahabat-sahabat semua ya, daripada ahli parlimen Maran Perikatan Nasional, yang mana beliau seakan-akan menyatakan pendirian mereka membantah subsidi diesel ini ditarik untuk golongan T20. Siapakah golongan T20 ini sahabat semua? Mereka ini adalah golongan kaya-kaya ya, berpendapatan lebih daripada RM15.000 setahun. Ada yang mungkin RM20.000, RM30.000, RM40.000, bahkan mungkin RM100.000 sebulan. Jadi apa yang menyebabkan mereka begitu mahu ya subsidi diberikan kepada orang kaya ini sahabat-sahabat semua? Adakah kroni-kroni mereka marah? Adakah sumber keuangan mereka yang menaja mereka ini mendesak mereka untuk menyatakan pendirian supaya membantah subsidi diesel ini disasarkan kepada yang layak? Berbagai persoalan sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar bagaimana kau yakinnya ahli parlimen pembangkang ini menyatakan pendirian mereka. Ahli parlimen daripada pembangkang Perikatan Nasional katanya orang kaya juga menyumbang kepada negara. Ya betul, mereka menyumbang kepada negara. Tetapi kenaikan sebegitu kecil bagi kita, bagi mereka ya tidaklah memberi kesan yang besar buat mereka yang berpendapatan lebih daripada RM15.000 sebulan. Jadi sahabat semua, mari kita dengar ya, ataupun mari kita tonton video ini apa yang berlaku sebentar tadi ya di Dewan Rakyat. Terima kasih Yang Berhormat. Kebelakangan ini banyak telah pun diperkatakan berhubung kait dengan usaha kerajaan melaksanakan penyasaran subsidi dan rasionalisasi subsidi, dan jelas dan khusus kepada subsidi diesel dan kemungkinan RON 95. Kita tunggu dan lihat sama ada apa yang telah pun diumumkan akan membawa impak dan kesan kepada inflasi negara dan juga kos sara hidup orang ramai. Saya dalam soalan tambahan ini tidak mahu melihat kepada langkah-langkah yang saya anggap bagus, senarai-senarai yang telah pun disenaraikan oleh Yang Berhormat tadi, langkah-langkah pendek dan sederhana, tetapi untuk menyentuh perkara yang mungkin melibatkan tindakan-tindakan yang lebih proaktif untuk jangka masa yang lebih panjang. Semua tahu bahawa terus kepada soalannya sekarang, semua tahu bahawa ketidaktentuan geopolitik dunia, krisis sama ada di Ukraine atau di Timur Tengah berhubung kait dengan Palestin, ada kemungkinan ianya akan menyebabkan harga minyak mentah global meningkat. Saya harap bahawa senarai Yang Berhormat tadi dapat dilaksanakan secara serius sampai ke akar umbi untuk keperluan domestik. Tetapi perkara yang mungkin out of our control, harga minyak global due to geopolitics yang menular sekarang, ianya mungkin akan membawa kesan kepada inflasi dan juga beban kepada kos sara hidup rakyat pada masa yang akan datang. Saya harap kerajaan akan ambil maklum. Terima kasih Yang Berhormat. Memberikan maklumat tentang kesan geopolitik kita untuk melindungi ekonomi, pendekatan yang diambil oleh kerajaan adalah untuk melonjakkan industri yang mempunyai tumbuhan dan nilai yang tinggi, HGHV, antaranya industri berasaskan peralihan tenaga, industri berasaskan teknologi dan digital, industri EAE yang bernilai tinggi, industri nadi bumi serta industri pertanian dan industri asas tani. Kita ingin menggalakkan industri membangunkan produk dan perkhidmatan kompleks serta mewujudkan pekerjaan kemahiran dan berpendapatan tinggi. Sementara itu, bagi memastikan rakyat tidak terbeban, kerajaan telah melaksanakan beberapa strategi, antaranya melibatkan pengenalan harga diesel pada kadar RM2.15 kepada 23 jenis kontrak logistik, dan juga untuk
kenderaan logistik antaranya lori kargo am, lori lutung kotak, lori tangki air, window van dan panel van melalui sistem kawalan diesel bersubsidi. Pengangkutan awam darat lain termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, di mana kala diesel bersubsidi untuk nelayan juga kekal pada harga RM1.65 seliter. Jikalaunya minyak naik secara mendadak, kerajaan melalui Kementerian Kewangan, Bank Negara Malaysia dan Kementerian Ekonomi akan membuatkan pilihan semula mengikut keperluan semasa. Terima kasih dari segi maklumat tambahan dan nasihat yang berhormat. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Ketua. Semenjak pensasaran harga subsidi diesel dan harga diesel dinaikkan, semua antara kita dalam negara ini menghadapi tekanan hidup yang cukup tinggi, terutama orang miskin. Dan juga tidak kurang orang yang maha kaya, kerana kerajaan jangan lupa, orang yang maha kaya juga memberikan sumbangan kepada negara melalui ekonomi dan juga pekerjaan yang diberikan oleh mereka. Politik suku pertama 2024 Bank Negara Malaysia mengunjurkan bahawa inflasi keseluruhan bagi tahun 2024 dijangka naik sekitar 2 hingga 3.5%. Jadi saya ingin bertanya, apakah kerajaan akan juga melakukan penyasaran subsidi dan menaikkan harga RON 95? Dan apakah jangkaan faedah kepada negara yang dipikirkan oleh kerajaan, dan apakah pula kesan negatif yang akan diterima oleh rakyat, termasuklah kesan peningkatan inflasi di negara kita? Terima kasih. Ya, Ketua. Yang berhormat, itu adalah satu soalan cepu yang saya tak dapat jawab kerana ia adalah sesuatu yang perlu berbincang antara kabinet, dan saya harap bahawa apakah yang dari segi impak yang akan laksana jikalau dilaksanakan adalah sepaling minimalnya demi kepentingan rakyat. Terima kasih. Dr. Ahmad Fakhruddin bin Alright, so Razi, itu dia Kuala sahabat Kedah. semua jawapan daripada Menteri. Sebenarnya apa yang ditanyakan oleh ahli Parlimen Maran ini mengatakan, adakah subsidi diesel, subsidi RON 95 juga akan ditarik balik? Itu soalannya. Sebenarnya itu adalah satu soalan yang berbentuk kabar angin, sahabat-sahabat semua. Ya, tidak ada satupun sekarang ini saya mendengar mana-mana kenyataan daripada pihak kerajaan maupun kabinet, begitu juga dengan Perdana Menteri kita untuk menyasarkan ataupun menarik, mengapungkan harga, harga RON 95 ini mengikut harga pasaran. Tidak ada satupun mana-mana kenyataan. Malah Perdana Menteri mengatakan mungkin RON 95 ini tidak akan diganggu ataupun tidak akan ada perubahan ataupun disasarkan. Tapi untuk pemakluman bahwa RON 95 ini diapungkan mengikut harga pasaran, itu tidak ada. Semaksudnya sahabat semua, mereka ini sengaja menimbulkan persepsi. Mereka sengaja menimbulkan persepsi kononnya kalau diesel sudah diapungkan dan subsidi diesel itu sudah disasarkan, malah dia membantah seakan-akan katanya warga ataupun golongan T20 orang kaya-kaya ini seharusnya mendapat subsidi diesel. Itu yang coba beliau sampaikan. Tapi sebenarnya semua itu adalah satu fakta yang bagi pandangan saya adalah satu fakta yang tidak tepat. Ada tuduhan kononnya harga diesel ini dinaikkan. Ada tuduhan mengatakan subsidi diesel ditarik balik, dihapuskan. Semua ini adalah satu pembohongan. Persepsi buruk yang coba dimainkan oleh pembangkang. Kira-kira dalam Dewan Rakyat maupun di luar. Apatah lagi sekarang ini pilihan raya kecil di Dun Sungai Bakap, mereka juga menunggang isu ini. Hakikatnya sahabat semua, Menteri Kewangan telah pun memberikan pencerahan bahawa subsidi diesel itu tidak pernah dihapuskan. Malah apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah subsidi diesel itu disasarkan kepada mereka yang selayaknya mendapat subsidi, supaya
kerajaan tidak mengalami kerugian, ketirisan daripada aktiviti penyeludupan, penyelewengan dan sebagainya. Banyak ya pemimpin kerajaan, Menteri Keuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim di ceramah-ceramah kita mendengar tentang pencerahan ini. Tapi bagi pembangkang sebenarnya mereka tahu, tapi mereka lakukan demi untuk politik, demi untuk menang dalam pilihan raya. Itulah ya yang mereka lakukan. Seakan-akan sahabat semua, mereka mahu untuk mensabotas ya ekonomi negara kita. Mereka mahu ataupun mereka mungkin gembira untuk melihat kalau kerajaan kita ini ekonominya jatuh, ekonominya teruk, rakyat susah dan sebagainya. Walaupun mereka seringkali melaungkan kononnya sekarang ini rakyat menderita, rakyat hidup susah. Mereka menggunakan nama rakyat untuk ditunggang sahabat-sahabat semua, untuk menghasut, membenci kerajaan hari ini. Sedangkan semua yang mereka katakan itu adalah dusta belaka. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Orang Apa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.